Keputusan penghantaran 31,000 bakal jemaah haji akan diketahui Khamis ini. Pembukaan semula sekolah akan diketahui esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nurlela Muhammad Nur dalam Berita Wilayah. Ini antara perkara yang dinanti-nantikan orang ramai. Keputusan pembukaan semula sesi persekolahan di seluruh negara dijangka akan diketahui esok. Ia diputuskan melalui mesyuarat yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara hari ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan 2, Muslimin Yahya, sesi persekolahan yang dibuka khusus untuk pelajar tingkatan 5 dan 6 itu turut melibatkan penugasan semua guru seperti biasa. Hanya melibatkan 398,446 orang. Pelajar SPM 347,177, pelajar SBM 2,935 orang, pelajar STAM 2,738 dan STPM 45,556. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan kerja dan tinjauan simulasi sesi persekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Permaisuri Bainun, Ipoh. Dalam pada itu, beliau turut memberi jaminan pihaknya akan sentiasa memastikan semua pihak pentadbiran sekolah mematuhi garis panduan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan menasihatkan ibu bapa supaya peka dan mengenal pasti tahap kesihatan anak sebelum membenarkan mereka hadir ke sekolah. Ia sebagai langkah berjaga-jaga walaupun SOP telah ditetapkan di peringkat sekolah. Jelasnya Timbalan Menteri Pendidikan 2, Muslimin Yahya, ibu bapa juga tidak seharusnya merasa bimbang dengan tahap keselamatan di sekolah dan jaminan turut diberikan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Kita tahu ada kerisauan yang sangat tinggi di kalangan ibu bapa untuk menghantar anak-anak. Dan sebab itu, kita menggalakkan ibu bapa mengenal pasti sendiri tentang proses gejala itu. Kalau anak-anak mereka berada dalam proses gejala, demam, ada batuk dan sebagainya, eloklah mak bapa ambil tindakan sendiri supaya tidak menghantar anak ke sekolah. Kawasan rehat dan rawat RNR akan beroperasi sepenuhnya di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP mulai esok. Ia termasuk perkhidmatan surau yang turut dibuka semula kepada orang ramai. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bagaimanapun ia tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan seperti mengamalkan disiplin diri dan penjarakan sosial. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, gerai di kawasan RNR turut dibenarkan beroperasi seperti biasa. Oleh itu, mesyuarat khas telah bersetuju untuk membenarkan restoran, gerai-gerai makan dan semua perniagaan menjual makanan. Outlet yang menjual makanan ini untuk beroperasi sehingga jam 12 malam. Namun, harus ditegaskan penjarakan sosial dan SOP yang telah pun ditetapkan sebelum ini perlu dipatuhi sepenuhnya. Kedai-kedai serba nikah dan runcit yang dulunya beroperasi 24 jam, kini kita benarkan beroperasi sehingga 12 malam, bukan lagi 24 jam. Banyak kedai-kedai convenience store yang dulunya 24 jam. Sekarang ni pukul 10. Kita benarkan tambahan masa 2 jam sehingga pukul 12 malam. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada sidang media harian di Putrajaya.
Sementara itu, Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan kenderaan meningkat antara 10 hingga 15% apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula esok. Menurut pengarah urusannya, Dato' Azman Ismail, kenaikan itu dijangka bermula pada hujung minggu ini. Plus dalam kenyataan memaklumkan kadar trafik Plus telah mencatat penurunan yang drastik ketika fasa pertama Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac lalu. Namun sejak bermula Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, jumlah trafik harian di Lebuh Raya Plus telah menjangkau lebih 1 juta kenderaan pada hari bekerja biasa dan terus meningkat dengan stabil. Sebelum PKP dikuatkuasa, pergerakan sebanyak 1.6 juta kenderaan sehari dilaporkan dan jumlah tersebut meningkat kepada 2 juta sehari pada musim-musim perayaan. Bagaimanapun, jumlah tersebut berkurangan apabila lebih 95% memilih untuk tidak melakukan perjalanan ketika sambutan Aidilfitri. Plus turut memaklumkan sepanjang PKPP, kebanyakan gerai makanan dan food truck di hentian rehat dan rawat RNR dan hentian sebelah akan beroperasi mulai 15 Jun dan pelanggan dibenarkan makan di gerai RNR dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Nasib 31,000 bakal jemaah haji Malaysia bagi tahun 2020 akan diketahui pada Khamis ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, keputusan sama ada Malaysia akan menghantar jemaah hajinya pada tahun ini akan diumumkan pada hari berkenaan. Beberapa negara seperti Indonesia dan Singapura sebelum ini telah memutuskan untuk tidak menghantar jemaahnya menunaikan haji tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena pembentangan kad laporan Mei 2020. Dalam pada itu, Datuk Dr. Zulkifli turut menjelaskan perkara berkaitan solat berjemaah dan solat Jumaat berkaitan prosedur operasi standard SOP serta kelonggaran bagi masjid dan surau turut akan diumumkan Khamis ini. Kerana kita di Malaysia mempunyai tertib yang tersendiri dan kita buat melalui perbincangan secara khusus dan rasmi dengan pelbagai pihak yang berautoriti dan ada kena-mengena dengan dasar-dasar yang hendak diputuskan. InsyaAllah dalam masa hari Khamis ni kita akan cuba umumkan. Perubahan yang akan diumumkan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang akan dilaksanakan mulai esok. Pelaksanaan PKPP membolehkan hampir keseluruhan sekatan yang dibuat sebelum ini dibuka semula. Di Kedah, kebenaran solat berjemaah dan solat Jumaat di masjid dengan melebihi 12 orang akan diumum dalam masa terdekat. Ia bergantung kepada muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Kebangsaan Malaysia MKI yang akan diadakan hari ini bagi membincang isu berkenaan serta isu-isu berkaitan. Exco Jawatankuasa Agama, Pendidikan dan Sumber Manusia Negeri, Brigadier Jeneral Bersara Datuk Najmi Ahmad berkata, Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah akan membuat perbincangan dan memuktamadkan keputusan MKI di peringkat Negeri Kedah sebelum mendapat perkenan Sultan Kedah. Yang tu kita tengok perkembangan di pusat sebab kita tak boleh buat sendirian lah. Kita tengok pusat, kita ikutlah apa yang pusat buat lah. Lagipun saya rasa ni dah penghujung dah Sabang lah. Dari segi kegairahan ataupun keinginan tu memang semua ada, orang ada kan, saya pun ada. Tapi satu perkara ni mana kita lihat keluasan syarak tu sendiri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan bantuan bina rumah individu Lembaga Zakat Negeri Kedah di Alur Janggus, Alurstar Kedah pagi tadi. Baiklah saudara, untuk perkembangan semasa laporan cuaca seluruh negara, kita ke Jabatan Meteorologi Malaysia bersama Rashdam Amirul Ashraf Ruslan di sana. Silakan Rashdam.
Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini tiada pembentukan kelompok awan hujan yang signifikan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia kecuali di Sabah, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kulai dan juga Kota Tinggi di Johor, yang mana kami jangkakan keadaan ini akan berangsur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Walau bagaimanapun, kami masih lagi menjangkakan hujan lebat dan angin kencang akan berlaku melibatkan kawasan-kawasan di bahagian pedalaman Semenanjung, termasuklah di Kelantan, Terengganu dan juga Timur Pahang menjelang ke lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat dan pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian, Assalamualaikum. Baiklah, pelaksanaan Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek Penjana akan dimanfaatkan sepenuhnya usahawan wanita dan golongan belia di Kelantan. Itu antara yang menarik akan dibawakan oleh Negeri Cik Siti Wan Kembang. Jadi kita bersama Muhammad Azidi Abdullah di RTM Kota Baru. Silakan Azidi. Terima kasih Lela. Pelan Pemulihan Ekonomi Jangka Pendek yang diperkenal kerajaan Jumaat lalu perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin, khususnya bagi golongan wanita di Kelantan yang sinonim dalam bidang perniagaan. Mereka harus berebut peluang tersebut di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana, termasuk RM400 juta dana pembiayaan mikrokredit oleh Tekun dan BSN dengan RM50 juta dikhususkan kepada usahawan wanita untuk memajukan perniagaan masing-masing. Pensyarah Kanan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan UMK, Dr. Hazriah Hassan berkata, inisiatif Penjana menggalakkan golongan wanita untuk meningkatkan pendapatan dan perniagaan mereka. Pemberian data internet percuma sehingga 1 GB juga harus dimanfaatkan bagi mempromosikan produk menerusi perniagaan maya. Kita juga boleh mengambil inisiatif untuk meningkatkan skill kita, kepakaran kita dalam grafik ataupun dalam promosi marketing untuk kita meningkatkan lagi jualan kita. Kita boleh membuat website ataupun page ataupun secara e-commerce lah, yang lebih menarik dan lebih interaktif kepada pelanggan kita. Bercakap dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Dr. Hazriah berkata, graduan yang masih menganggur juga digalakkan menceburi bidang perniagaan atas talian, memandangkan kini kebanyakan pengguna lebih tertumpu membeli belah secara dalam talian. Itu manfaat bagi usahawan wanita. Ini pula manfaat kepada golongan belia. Dengan peruntukan RM9 bilion yang diperkenal menerusi Penjana bagi mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan mereka, ia disambut baik golongan belia Kelantan. Muhammad Hafizi Muhammad Zawi dan Wan Muhammad Hadri Syafiq Wan Azmi berpandangan inisiatif tersebut amat membantu mereka yang turut terjejas dalam tempoh PKP. Mereka yang banyak terlibat dalam aktiviti ceramah motivasi akui punca pendapatan hilang, namun bersyukur selepas diberikan peluang untuk bekerja di syarikat Bumi Putra yang menawarkan kepakaran dalam pelbagai bidang. Dengan pemberian sebanyak 1.5 bilion daripada Penjana, yang mana kita nampak satu intensi yang cukup memberi kesan kepada pihak kita selepas ini dalam meneruskan setiap aktiviti, dan di samping itu tidak kekoklah untuk pihak kami menambah lagi fasiliti-fasiliti syarikat dan juga
sebarang keperluan kami selepas ini. Sekarang ni kita perlu mengambil peluang yang ada tu. Contohnya sekarang macam saya sendiri, saya ada juga membuat macam promosi melalui online, Facebook, WhatsApp. Dengan internet yang kerajaan bagi itu, kita gunakan yang semaksimal yang mungkin. Kita manfaatkan dengan membuat macam-macam. Maksudnya ada yang menggunakan platform tu sebagai untuk menyebarkan ilmu. Pengasas Rumpun Ilmuwan Resources Hisham Mat Husin berkata, syarikatnya mempromosikan rekaan anak tempatan dengan kerjasama Zul Design Autotronic akan menggunakan inisiatif tersebut bagi melatih belia dalam bidang berkaitan melalui program GBEKI. Bukan sahaja golongan belia lepasan sekolah, malah golongan orang kurang upaya OKU turut berpeluang mengikuti program mereka. Belia, penganggur, OKU dan siapa ni, kita akan beri kemahiran sampai dia pandai dan dia akan serve komuniti dia. Contoh dia akan balik pada kampung dia akan buka ni dan kita akan support dari segi kemahiran, dari segi bahan-bahan bekalan dan dia akan pergi backy. Contohnya elektrika, mana-mana rumah rosak, dia akan pergi backy dan dia akan dapat hasil situ. Seorang warga emas kurang upaya penglihatan yang tinggal bersama dua cucu, termasuk seorang daripadanya juga orang kurang upaya OKU hidup dalam kedaifan. Ibrahim Hussein atau dikenali sebagai Pok Him, 85 tahun, yang tinggal di projek penempatan masyarakat setempat PPMS Sejahtera Gua Musang, hidup dalam keadaan serba kekurangan dan tidak terurus apabila disisih ahli keluarga sejak 5 tahun lalu. Hidup Pok Him hanya ditemani cucu perempuannya yang lembam, Nurita alias 22 tahun dan cucu lelaki Azman alias 19 tahun. Pok Him bersama cucu kerap mencatu makanan dan mengikat perut walaupun menerima bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM350 sebulan. Rumah gitu lah, kalau tengah raya tak ada orang mari. Puasa ke tak ada orang sambut puasa. Sakit tak sakit pun ada telefon, ada tak ada. Mau dekat pun tak mari. Gitulah. Jadi kita bersyukurlah bila orang yalah, bersyukur orang mari YB mari gapo yang mari rumah jumpa orang cikgu okey. Jumpa cikgu kacak-kacak cikgu kata nak mari hari ni. Suka ramai mari. Simpati dengan nasib Pok Him, Kelab Jalinan Ikatan Kasih JIK dengan kerjasama Pemuda UMNO dan Wanita UMNO bahagian Gua Musang mengambil inisiatif mengadakan gotong royong membaik pulih dan membersihkan rumah warga emas tersebut. Pengerusinya Syamsina Ahmad Kamal berkata cerita Pok Him diketahui daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim yang berkunjung menyampaikan bantuan. Dengan keadaan sekarang ni, kita rasa di luar kemampuan mereka jugalah untuk untuk mentadbir keluarga. Jadi kita rasa kita datang bersama-sama dengan pemuda, dengan wanita, bersama-sama kita bantu. Kita buat pembersihan di rumah, di apa, dengan keadaan OKU-nya, dengan cucunya OKU yang tidak mampu. Sentiasa bersama berkolaborasi dengan pergerakan wanita dan kelab JIK ini dalam menjaga kebajikan dan memberikan perkhidmatan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Dari segi kes hari ini, Pak Cik Heng, beliau adalah buta dan mempunyai cucu yang OKU. Laporan itu tadi mengakhiri perkongsian berita dari Kelantan. Kita kembali ke Akar Sepuri bersama Nolela. Silakan. Baik Azidi, terima kasih. Baiklah, untuk mengetahui laporan berita semasa di Sarawak, terus saja kita bersama Fazrul Hisham Effendi di Kuching. Jadi silakan Fazrul. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sarawak akan mengkaji semula strategi pembangunan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 bagi memulihkan sektor-sektor yang telah terjejas bagi memastikan ia kekal berdaya saing sesuai dengan norma baharu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, antara inisiatif yang akan diambil ialah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak.
Penubuhan Majlis Tindakan Ekonomi tersebut bertujuan untuk merangka pelan tindakan bagi mengukuhkan strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 termasuk projek-projek dan strategi di bawah rancangan Malaysia ke-12. Majlis itu akan dianggotai pakar daripada sektor swasta, awam dan ahli akademik yang akan mengkaji semua cadangan dan maklum balas daripada rakyat mengenai pelan tindakan tersebut. And there are 10 sectors to be looked into, and there are sub-committee where they will deliberate on the direction of our economy, because we feel that after this COVID-19, the original plan in our 12 National Plan is no longer relevant. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian pada sesi webinar yang dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia secara dalam talian pagi tadi. Jelasnya kesan daripada COVID-19 telah mewujudkan persekitaran ekonomi baharu yang menuntut semua pihak mengamalkan normal baharu pada masa ini dan pada masa depan. Ini termasuk perubahan dalam sektor pertanian yang perlu mempraktikkan teknologi moden dalam usaha meningkatkan pengeluaran dan produktiviti. Untuk itu, Sarawak akan meningkatkan kapasiti pusat data dan inovasi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam semua sektor ekonomi yang memerlukan teknologi sama ada di peringkat domestik atau global. Kerajaan negeri menyampaikan sumbangan geran tahunan bernilai RM9 juta kepada Sekolah Menengah Persendirian Cina. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kepada Timbalan Pengerusi Persatuan Bersekutu Lembaga Pengurusan Sekolah Menengah Cina Swasta Sarawak, Datuk Richard Wee di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya, Kuching pagi tadi. Bercakap kepada media, Datuk Richard berkata Persatuan sangat berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah banyak membantu pembangunan sekolah Cina, terutama menerusi geran tahunan. Sejak 6 tahun lepas, sebanyak RM33 juta telah diagihkan kepada sekolah Cina di Sarawak dengan peruntukan sebanyak RM3 juta pada 2016. Pemberian geran tahunan tersebut terus menyaksikan peningkatan saban tahun. Dengan tahun lepas, persatuan berkenaan menerima peruntukan sebanyak RM8 juta. Peruntukan tahunan tersebut akan diagihkan kepada 14 sekolah menengah Cina swasta seluruh negeri. Menurut Datuk Richard, Sekolah Persendirian Cina tidak menerima bantuan keuangan daripada Kementerian Pendidikan dan kos perbelanjaan operasi 14 sekolah tersebut bernilai RM35 juta setahun, dengan RM10 juta diperoleh daripada derma dan kutipan keuangan. Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Pusat Asuhan di Sarawak yang ditutup lebih 2 bulan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan beroperasi semula hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, berdasarkan pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP, pembukaan Taska dan Pusat Asuhan pada tahap memuaskan. Jelasnya pengusaha taska dan pengasuh telah diberi taklimat berkaitan SOP yang ditetapkan, termasuk tiada aktiviti berkumpulan kepada anak-anak asuhan. Beliau berkata berdasarkan SOP yang dikeluarkan, ibu bapa tidak perlu risau dengan tahap kebersihan dan keselamatan anak-anak ketika berada di pusat asuhan. Ibu bapa tidak perlu gusar, ya. Don't underestimate our children tentang iaitu mengikut arahan. Kita dapat lihat hari ini mereka dapat patuh pada arahan yang diberi oleh pengasuh. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan di sebuah pusat asuhan di Kuching. Tegasnya, tindakan tegas akan diambil terhadap pengusaha taska dan pusat asuhan yang gagal mematuhi SOP, termasuk tidak dibenarkan beroperasi. Tindakan tersebut adalah demi keselamatan semua pihak, termasuk kaki tangan, kanak-kanak dan ibu bapa daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Untuk rekod, sebanyak 236 buah taska yang berdaftar di negeri ini. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Terus amalkan kebiasaan baharu dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri.
Fazrul, terima kasih. Buang pelitup separuh muka secara teratur. Itu antara yang ditekankan dalam laporan berita di Sabah. Jadi bagi mengikuti perkembangan di negeri bawah bayu, kita bersama Jovinia Jimlajim di sana. Silakan Jovinia. Baik Nordella, terima kasih. Salam sejahtera. Masyarakat di pedalaman Sabah menyambut baik Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumaat lalu. Rata-rata orang ramai yang ditemui RTM di Keningau menzahirkan penghargaan terhadap keprihatinan kerajaan melalui penjana. Inisiatif dalam penjana dilihat lebih menyeluruh dalam menjaga kebajikan rakyat, termasuk golongan kurang bernasib baik, orang kurang upaya, penganggur, pengusaha perusahaan kecil dan sederhana serta peniaga. Kerajaan sekarang ada bagus lah, dia ada bantuan-bantuan kan. Dari dulu itu hari lagi macam teruk lah mau bisnes kita kan. Sekarang ada bantuan, okey lah. Macam ni kan, kita pun sentri mau jaga sentri. Sama kita semua mau jaga kita lah. Kasih COVID-19 ini cepat hilang supaya kita boleh macam untuk biasa lah. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita kerana rancangan ekonomi baru ini. Kalau tiada ini memang agak susah kita meneruskan kehidupan ini. Saya mewakili penjajah yang di pasar umum inilah terutamanya ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada kerajaan PM. Sesungguhnya apa yang telah diumumkan itu sedikit sebanyak boleh membantu peniaga dan juga rakyatlah yang terkesan dengan wabak yang ada sekarang ini. Bersyukur dan terima kasih kepada PM yang telah pun memberi bantuan kepada kita semenjak kita ditimpa musibah COVID-19. Sejumlah 35 bilion ringgit diperuntukkan melalui penjana yang mempunyai 40 inisiatif bantuan yang akan memberi manfaat kepada rakyat dalam memperkasa semula ekonomi negara yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Sementara itu, pengusaha perusahaan kecil dan sederhana PKS di negeri ini pula gembira kerana kempen Buy Malaysia terus dilaksana bagi menggalakkan orang ramai menyokong produk dan perkhidmatan tempatan. Beberapa pengusaha PKS yang ditemui kru berita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu menzahirkan kesyukuran kerana kempen itu telah berjaya menjana pendapatan mereka. Bagi saya memang patutlah sebab sekarang pun mau keluar susah, mau pergi mana-mana susah kan. Jadi memang untuk buat di jualan online ini memang patutlah kita buat. Pada masa sama, orang ramai turut menyatakan sokongan mereka terhadap produk dan perkhidmatan tempatan. Bagi saya itu cadangan yang bagus bagi menolong sama pengusaha kecil ni. Lagipun dunia sekarang makin moden jadi dia sehaluan dengan kemajuan pemodenan. Kalau saya support lokal lah macam tu. Lepas tu kita mesti membantu kita punya usahawan kecil lah. Seperti di Malaysia ni. Sebab dia, kalau lokal dia okey juga lah sebenarnya. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika membentangkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana Jumaat lalu menjelaskan antara inisiatif yang akan dilaksana bagi menjayakan kempen itu termasuk menggalakkan rangkaian pasaraya besar untuk membuat penandaan produk tempatan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menasihatkan orang ramai agar tidak membuang pelitup hidung dan mulut serta sarung tangan di merata-rata tempat. Ini kerana sekiranya tidak dilupus dengan betul, ia boleh menjadi antara punca pencemaran alam sekitar. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam satu kenyataan media memberitahu semasa pandemik COVID-19 banyak laporan dari seluruh dunia mengenai pelitup hidung dan mulut serta sarung tangan yang dibuang merata-rata. Beliau berkata pembuangan sampah sarap di merata-rata tempat akan sampai ke dasar laut yang akhirnya mencemari dan merosakkan hidupan laut. Justru bersempena sambutan Hari Lautan Sedunia yang diraikan semalam, Datuk Dr. Christina mengajak orang ramai bersama-sama mencari jalan penyelesaian kepada isu pencemaran lautan dan kebinasaan ekosistem laut. Katanya langkah permulaan boleh diambil dengan membuang sampah secara teratur.
Sementara itu, menjawab persoalan orang ramai mengenai keperluan ujian makmal sebagai syarat untuk tidak dikuarantin, Datuk Dr. Christina menjelaskan keputusan ujian makmal perlu dinilai bersama dengan risiko seseorang mendapat jangkitan COVID-19. Ini kerana seseorang yang mendapat jangkitan COVID-19 tidak semestinya menunjukkan gejala serta-merta, sebaliknya mengambil masa antara 5 hingga 14 hari. Malah, data mendapati seseorang yang dijangkiti boleh menjangkiti orang lain dalam tempoh 2 hingga 3 hari sebelum ada gejala. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah Datuk Peter Anthony hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah di Kota Kinabalu pada pukul 10.23 pagi tadi. Beliau hadir untuk membantu siasatan kes yang dibuat agensi berkenaan. Perkara itu disahkan pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti ketika dihubungi RTM. Beliau bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai siasatan yang sedang dijalankan. Datuk Peter diiringi pembantu Menteri Perdagangan dan Industri Ben Chong, Pengurusi Warisan Harta Datuk Aziz Jaman, Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua dan ahli-ahli parti warisan serta Barisan Ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah dan saudara budaya Norma Baharu. Terus jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa kerana pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, kita kembali semula bersama Nurlela di Angkasa Puri. Silakan, Nurlela. Bersua kembali, kebenaran pelancongan domestik pada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula esok akan merancakkan lagi sektor pelancongan di Langkawi. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Nor berkata pelancongan di pulau itu akan kembali meriah dengan kehadiran pelancong selepas sekian lama kelihatan lesu ekoran pandemik COVID-19. Namun begitu, mereka diminta terus mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan agar pandemik tidak tersebar kembali. Jadi alhamdulillah dengan kehadiran pelancong, kita yakin SOP yang ditetapkan oleh Persekutuan akan bantu sektor pelancongan untuk kembali meriah macam dulu. Kedah tadi bersedia untuk menerima puluhan ribu pelancong. Ya, kita bersedia. Fasiliti semua dah ada, cuma kita hold sejak ya. Sekarang ni dah nak hidup balik, kita syukur kepada Allah SWT di atas rezeki yang datang. Beliau juga berharap pelancong bukan sekadar datang melancong ke Langkawi, malah dialu-alukan untuk melawat di Tanah Besar Kedah kerana banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Promosi kadar sewaan hotel yang murah juga dijangka dapat menarik pelancong ke negeri itu. Setelah lebih 12 minggu tidak beroperasi, 85 taman asuhan kanak-kanak taska milik kerajaan negeri dan swasta di Terengganu beroperasi semula hari ini. Jumlah itu termasuk 64 taska permata keluarga milik kerajaan negeri, manakala selebihnya taska swasta yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri, Hanafi Ahmad berkata ia melibatkan hampir 1,000 daripada lebih 4,000 kanak-kanak yang berdaftar. Bagaimanapun keutamaan diberi kepada anak pekerja barisan hadapan yang perlu memenuhi aku janji sebelum menghantar anak-anak mereka. Suhu badan semua kanak-kanak dan ibu bapa wajib diambil sebelum memasuki premis selain mengamalkan penjarakan sosial. Kepada kedua ibu bapa memenuhi aku janji yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan daripada masa ke semasa demi kita menyempurnakan arahan yang telah dikemukakan oleh pihak kerajaan lah.
supaya kita semua ni duduk dalam keadaan selamat kita dan selamat seluruh rakyat dan negeri. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan sempena hari pertama operasi semula Taska YPKT di Kuala Terengganu. Sementara itu, kesemua taska swasta yang dibuka disanitasi 3 kali sehari selepas penggunaannya. Malah, waktu operasi kali ini juga dihadkan kepada 7.30 pagi hingga 5.30 petang sahaja berbanding sebelum ini tamat pukul 8 malam. Semua taska akan beroperasi dalam normal baharu bagi mengurangkan aktiviti kanak-kanak. Resepi bukan rahsia. Itu antara pendirian S. Pavitra dan pasangannya M. Sugu yang mengusahakan video masakan di saluran YouTube Sugu Pavitra. Mereka ini bukan hanya menjadi bualan netizen, malah turut menjadi perhatian Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyuntik semangat buat mereka untuk terus berjaya. Dalam tempoh 5 bulan berjinak-jinak dengan YouTube, Sugu Pavitra kini memiliki jumlah pengikut melebihi 600,000 orang di laman sosial itu. Syafiq Akhir ada laporannya. Meskipun terdapat komen tidak seenak masakannya, Pavitra menganggap resepi masakan yang dikongsikannya itu bersifat global dan tidak perlu menimbulkan pertikaian. Walaupun segelintir orang tu rasa, you janganlah share resepi India, janganlah share. Macam tu, saya rasa benda tu tak penting sebab dunia ni kehidupan kita ni bukanlah jauh sangat. Kita kena bersatu dalam semua benda. Ni hanya resepi makanan je. Makanan tu global. Jadi tak apalah kita rahsia-rahsia. Kalau kita tengok dari luar negara tu, tak ada yang dia orang kata resepi makanan tu rahsia. Tak ada. Pavitra juga merasakan dirinya belum layak untuk dijadikan ikon perpaduan dalam negara kerana masih perlu memperbaiki kekurangan yang ada. Sebab kami rakyat biasa juga, tapi kalau nak jadikan ikon tu, saya rasa itu sesuatu yang benda yang besar lah untuk kami. Memang kami belum layak lagi lah sebab tiba-tiba je jadi ikon tu kena sempurna lah. Saya rasa kami baru belajar lagi. Tak ada yang sempurna dekat kami. Kami pun still belajar. Jadi saya rasa kami tak layak lah. Bagaimanapun, impak drastik yang diterima sejak menjadi YouTuber terkenal nyata membawa perubahan dalam kehidupan pasangan ini. Suami Pavitra, M. Sugu, sanggup berhenti kerja untuk memberikan komitmen sepenuh masa kepada penghasilan video di YouTube. Meskipun Pavitra merasakan dirinya belum layak untuk diangkat sebagai ikon perpaduan, namun kata-kata yang dipegangnya antaranya ialah resepi masakan bukan untuk dirahsiakan, mampu menjadi revolusi perpaduan di negara ini. Syafiq Akhir, RTM. Baiklah saudara, kita ke Putrajaya terlebih dahulu untuk mengikuti sidang media harian berhubung COVID-19 oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chee Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 281 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini merupakan jumlah discharge tertinggi yang pernah dicatatkan setakat ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,975 kes, iaitu bersamaan dengan 83.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 9 Jun 2020 jam 12.30 hari, terdapat 7 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,336 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,244 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 7 kes baru yang dilaporkan hari ini, 6 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara.
Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. Satu kes penularan di dalam negara adalah seorang pekerja bukan warga negara, iaitu kes saringan untuk mula bekerja. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Seperti dimaklumkan, tiada kes penularan dalam negara di kalangan warga negara dicatatkan pada hari ini. Ini merupakan pencapaian yang boleh dibanggakan oleh negara. Setelah pelbagai usaha dilaksanakan bersama oleh semua pihak dengan menggunakan pendekatan seluruh jentera kerajaan dan masyarakat, iaitu the whole of government and society approach. Kementerian Kesihatan telah menggunakan maklumat terbaru daripada jumlah kes-kes harian penularan dalam negara di kalangan warga negara dan membandingkannya dengan graf pemodelan COVID-19 seperti yang telah diramal oleh Institut Kesihatan Negara Kementerian Kesihatan Malaysia. Didapati ianya adalah sejajar dengan unjuran kes harian dalam pemodelan tersebut, iaitu di kawasan biru. Ini sememangnya menggambarkan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta pematuhan rakyat Malaysia terhadap SOP dan saranan yang diberikan oleh kerajaan. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia di atas kerjasama dengan pihak kerajaan bagi pencapaian ini dalam usaha kita untuk sama-sama membendung penularan jangkitan COVID-19. Namun begitu, masyarakat harus kekal berwaspada dan terus patuh kepada SOP serta saranan yang ditetapkan bagi memastikan tiada jangkitan kes COVID-19 di kalangan masyarakat setempat atau terjadinya gelombang ketiga. Menuju kepada penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang akan bermula pada 10 Jun 2020, ini adalah ujian sebenar terhadap tahap disiplin kendiri dan disiplin sosial di kalangan masyarakat. Dengan harapan kita dapat terus memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di Malaysia. Pihak Kementerian Kesihatan menyeru kerjasama daripada setiap individu agar kita dapat sama-sama membendung wabak COVID-19 dan memastikan rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan di negara ini. Antara amalan-amalan yang disarankan selama ini ialah elakkan 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam atau jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan, iaitu elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Selain itu, sentiasa ingatlah kepada SOP, iaitu S, syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes COVID-19
untuk kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling. Bilangan sampel diambil dan diuji ialah 41,701 sampel. Bilangan kes yang positif adalah 3,374. Kes yang masih aktif ialah 173. Kes yang sembuh ialah 3,168 kes. Kes kematian kekal 33 dan jumlah kes positif ialah 3,374 bersama dengan 8.1%. Dan kluster perhimpunan di Masjid Sri Petaling telah melibatkan 5 generasi. Pada hari ini tiada pertambahan kes untuk kluster ini. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 423 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 9 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 22,739 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 16,666 individu, iaitu 73.3%. Jumlah kes yang positif kekal 706 kes dan mereka yang bergejala ialah 98 kes, mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 608 kes. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 447 buah pasar di seluruh negara sehingga 9 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja dan lain-lain yang disaring ialah 44,254 individu. Jumlah sampel diambil ialah 33,425 individu iaitu bersama dengan 75.5%. Jumlah kes positif ialah 274 kes iaitu bersama dengan 0.8%. Mereka bergejala 38 kes, 13.9% dan mereka yang tidak bergejala dan positif ialah 236 kes iaitu bersama dengan 86.1%. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 403 pusat jagaan warga emas sehingga 9 Jun 2020 iaitu ada pertambahan 14 pusat jagaan warga emas pada hari ini. Dan jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti adalah 16,960 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 15,107 kes iaitu bersama dengan 89.1%. Jumlah kes yang positif adalah 27 kes bersama dengan 0.2% dan mereka yang bergejala ialah 4 kes bersamaan dengan 14.8%. Mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 23 kes iaitu bersama dengan 85.2%. Dimaklumkan laporan jumlah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April sehingga 9 Jun adalah sejumlah 51,347 individu dan 41,509 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kumulatif kes yang dikesan positif adalah 554 kes iaitu ada pertambahan 6 kes. 2 kes masing-masing pulang dari Singapura dan Arab Saudi dan 1 kes masing-masing pulang dari Itali dan Indonesia. Dimaklumkan laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk warga asing sehingga 9 Jun adalah seramai 48,451 individu dan jumlah kes positif adalah 2,406 dan daripada jumlah tersebut 753 iaitu bersama dengan 31.3% masih dirawat dan diasingkan di hospital. Tiada kes yang dirawat di ICU dan jumlah kes kematian kekal 4 kes iaitu bersama dengan 0.2%. Dan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 9 Jun 2020 adalah dimaklumkan tiada pertambahan kes di semua 31 kluster. Seterusnya dimaklumkan kapasiti harian makmal COVID-19 negara sehingga 8 Jun 2020 kapasiti maksimal adalah 34,951 ujian seharian. Dan ujian seharian hari ini ialah 10,216 iaitu bersamaan dengan 29%. Ini adalah kerana makmal swasta masih belum menghantar data-data yang terkini.
Dan dimaklumkan laporan sampel ujian COVID-19 ke atas pesakit sebelum pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan setakat ini ialah 19,946 pesakit dan 14 pesakit adalah positif iaitu bersamaan dengan 0.1%. Dan dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian rapid test kit antigen setakat ini ialah 11,501 ujian telah dilaksanakan dan 65 kes dikesan positif iaitu bersamaan dengan 0.6%. Dan dimaklumkan laporan kes ujian untuk depo tahanan immigration. Untuk depo tahanan immigration Bukit Jalil, individu yang disaring adalah 1,623 dan jumlah kes positif ialah 609, melibatkan 608 bukan warga negara dan seorang warga negara. Dan jumlah kes negatif ialah 1,014 dan tiada kes yang menunggu keputusan. Kadar positif ialah 37.5%. Kluster yang kedua ialah depo tahanan immigration Semenyih. Individu yang disaring adalah 1,785. Jumlah kes yang positif ialah 66, melibatkan 65 bukan warga negara dan seorang rakyat Malaysia. Dan jumlah kes negatif ialah 1,719. Tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 3.7% untuk depo tahanan immigration Semenyih. Kluster yang ketiga ialah depo tahanan immigration Sepang. Individu yang disaring setakat ini ialah 1,477. Jumlah kes positif ialah 60 dan kesemua 60 bukan warga negara. Jumlah kes negatif ialah 1,417 dan tiada kes yang menunggu keputusan dan kadar positif ialah 4.1%. Dan kluster terakhir ialah depo tahanan sementara immigration Putrajaya. Individu yang disaring setakat ini ialah 101 dan jumlah kes yang positif ialah 2 dan kedua-dua ini melibatkan bukan warga negara. Jumlah kes negatif ialah 99 dan yang tiada kes yang menunggu keputusan. Kadar positif untuk depo tahanan sementara immigration Putrajaya ialah 2%. Dan dan juga kalau kita lihat di Hospital MyAPS, jumlah pesakit yang sedang dirawat ialah 417 yang melibatkan lelaki 400, kesemuanya 417 dan semua bukan warga negara iaitu 416 bukan warga negara dan ada seorang warga negara. Dan setakat ini Hospital MyAPS telah berjaya merawat sejumlah kumulatif 1,352 kes dan 935 kes telah pun dipulihkan dan juga telah discharge pada ward. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan kalau ada soalan. Assalamualaikum Datuk. Saya Haris dari Penama. Difahamkan terdapat pasukan penyelidik Universiti Malaysia Pahang berhubung penjujukan genom keseluruhan COVID-19 yang mendapati terdapat strain virus berbeza di negeri itu jika dibandingkan dengan strain ditemui penyelidik lain. Difahamkan mereka mendapati strain virus COVID-19 ni yang diperoleh daripada subjek 2 kluster jangkitan terbesar di Pahang mendapati virus itu tidak sama dengan strain daripada lokasi penemuan pertama virus di Wuhan, China. Dan juga difahamkan virus di Pahang ini mempunyai sejarah perjalanan dari China ke Eropah dan India sebelum tiba di negara kita. Soalan saya, adakah KKM maklum berhubung perkara itu dan boleh Datuk mengulas lanjut berhubung perkara berkenaan? Terima kasih atas soalan mengenai genom. Kalau kita lihat gelombang pertama melibatkan warga negara daripada negara China, iaitu kita melibatkan 22 kes. Dan apabila kita melaksanakan kajian, yang kajian kita mengesahkan ialah genom yang kita ialah genom bersamaan dengan strain B iaitu di Wuhan. Tetapi kita juga terima iaitu di gelombang kedua iaitu rakyat Malaysia yang pulang daripada pelbagai negara. Contohnya dari Jepun, Korea dan sebagainya. Dan ada yang pulang dari UK dan juga daripada US dan Timur Tengah.
Jadi kita masih melihat, jadi kita pasti mungkin kalau kita lihat pada genom keseluruhan strain A, B dan C, mungkin kita ada ketiga-tiga genom tersebut. Tetapi kita masih menjalankan kajian kita, iaitu terutamanya kalau kita lihat PUI daripada Itali. Jadi ada kes yang pulang dari Itali, jadi kita setelah ambil sampel, tapi kajian ini memakan masa untuk kita laksanakan. Jadi tetapi saya percaya mungkin di negara kita mungkin ada ketiga-tiga strain tersebut, iaitu strain A, B dan C. Sebab mereka yang pulang, jadi warga negara Malaysia yang pulang daripada pelbagai negara. Jadi mungkin kita ada bukan hanya satu strain tetapi tiga strain tersebut. Tetapi ini kena dijalankan kajian untuk buktikan, iaitu kalau kita dapat buktikan jenis-jenis strain tersebut dan juga sama ada mutasi ke tidak. Inilah tanggungjawab bersama IMR untuk menjalankan kajian tersebut. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kes-kes pun semakin berkurangan, jadi tanggungjawab untuk kita melaksanakan ujian dah kurang dan kita juga boleh tumpu kepada kajian genomics dan sebagainya. Assalamualaikum Datuk. Emir Zanul from The Edge. Senior Minister YB Datuk Sri Ismail Sabri announced on Saturday that there will be no more compulsory quarantine for Malaysians returning from overseas. And I was made to understand that this was deliberated further during the NSC meeting this morning. My question to you is, what will be the SOP for Malaysian returnees apart from self-quarantine at home? What are other SOPs that they need to follow? On the same matter, my next question is, I was wondering why there seems to be more significant number of imported cases lately, especially in the past month. Can we get the context of these people who are returning to Malaysia? Are they students or from which country? And seeing that this, like you mentioned just now, second wave in Malaysia started from Malaysians returning from overseas. Is this still a worry? Will there be further waves of infections in Malaysia? Thank you. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Kerajaan melalui mesyuarat khas Menteri-Menteri pada 6 Jun telah memutuskan bahawa bermula 10 Jun 2020, semua person under surveillance PUS, warga negara Malaysia yang kembali dari luar negara dan bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia dan telah disahkan negatif COVID-19 akan menjalani tempoh kuarantin wajib selama 14 hari di kediaman masing-masing. Sekiranya individu berkenaan memilih untuk dikuarantinkan di hotel-hotel, kos kuarantin akan ditanggung sepenuhnya oleh individu tersebut. Dan keputusan ini juga terpakai kepada PUS yang masih berada di stesen kuarantin sama ada di hotel ataupun di institut latihan awam dan telah disahkan negatif COVID-19. Mereka juga dibenarkan pulang ke rumah dan seterusnya akan menyambung baki tempoh kuarantin di kediaman masing-masing. Dan yang ketiga ialah kesemua individu berstatus PUS dikehendaki memuat naik dan mendaftar di aplikasi MySejahtera dan wajib dikuarantinkan di alamat yang telah didaftarkan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia seperti mana yang dinyatakan dalam aplikasi tersebut. So dan kita lihat sekarang ni daripada mereka yang pulang dari luar negara, jumlah keseluruhan yang kita ada ialah lebih daripada 50,000 dan kes yang positif pada sampel pertama ialah 0.1%, iaitu kes yang positif. Setakat ni kita ada kes yang positif lebih kurang 554 kes setakat ni. Dan apabila kita lihat, kalau kita lihat hanya 0.1% yang positif, yang kalau kita dan kes yang untuk swab kedua ialah 0.2%, yang balik 1% ya, tapi yang kes swab kedua 0.2%, iaitu jumlah dia adalah kurang. Dan apabila kita lihat perbelanjaan kita untuk kuarantin di hotel, perbelanjaan amatlah tinggi. Dan sebab jumlah kes yang kita kesan sekarang ni ialah 1%, iaitu kalau kita melaksanakan ujian yang pertama, kita dapat kesan 0.8%.
Tetapi kalau kita kuarantinkan untuk tempoh 14 hari, lepas tu kita melaksanakan ujian iaitu pada hari ke-13 ialah 0.2%. Iaitu bersamaan lebih kurang 134 kes. Jadi dengan kadar yang rendah, jadi kita rasa ada baiknya kalau kita boleh kuarantinkan di rumah, dan itu satu memang diterima pakai oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jadi kita akan melaksanakan kuarantin di rumah dan kita akan pantau mereka di rumah. Dan pada permulaannya memang kita menggunakan kaedah pemantauan ataupun kuarantin di rumah. Tetapi pada permulaannya kita tak ada aplikasi MySejahtera. Sekarang ni kita dah ada aplikasi MySejahtera dan kita rasa kita boleh menggunakan aplikasi tersebut dan mereka akan diberikan satu wristband dan kita akan kuarantin untuk tempoh 14 hari di rumah. Dan pemantauan akan dijalankan daripada semasa ke semasa. Good evening, Dato. My name is Kanmani and I'm from Code Blue. I have two questions for you. Why Ministry of Health classifies children below 12 as high risk, contradicting local and international data that show young children are significantly less likely to get infected or die from COVID-19? And my second question is MOH still using hydroxychloroquine to treat COVID-19 patients? And will the ministry stop doing so in light of the recovery trial that showed that hydroxychloroquine doesn't cure COVID-19? Thank you. Thank you very much. I'll answer your second question first. Yes, hydroxychloroquine has been around for more than 40 years, and we are using it for malaria and SLE, etc. But more importantly, we have used it off-label for COVID-19. The reason we use it is for patient that has been diagnosed positive, asymptomatic or mild symptoms, and we already have a study on the efficacy and the treatment. And we realized that by using the hydroxychloroquine, we can delay or even stop the progression into category 4 and 5. So that is one positive observation that we have done. Nonetheless, we also have read the report that is associated with a 30% mortality. And again, WHO has actually stopped the solidarity trial for a while to look back into it and review back again. And I think now is hydroxychloroquine is not a treatment for COVID-19, but it delays the progress. It is actually an anti-inflammation medicine. So that will help us in terms of delay the progress to the category 4 and 5. Maybe because of that, we are seeing a low mortality in our setup possible. But we are looking into it, and we will certainly publish the paper that is actually been done in our local hospital. And but the trial will go on, and we hope that we can have some substantial data coming up from this trial, and for us to whether there's any value in using this. Today we are using this off-label, but perhaps if there's actually data to support it, then it will be indicated to use hydroxychloroquine for COVID patients. Likewise, we are using other medicine as well. For example, lopinavir, ritonavir, etc. These are off-label usage of HIV drugs, for example. So I think we are looking forward for the trials, and then we hope that there will be a great impact in terms of the data being analyzed and come up with a conclusion. Selamat petang. Children involvement, so far our involvement is about 6.5%. Definitely we have no mortality under 12, but certainly it's our role to protect the children and even the high-risk group. So to us is that the immunity may differ because children sometimes the immunity may be not there, and that's why I think it's important for us to look into it. We do have some of the reports. For example, some children get some Kawasaki syndrome, vasculitis, etc. So far, we have not seen in our setup, but more importantly is for us to protect our children. Selamat petang ya, Datuk Doktor. Dilaporkan semalam seramai 269 pendatang tanpa izin etnik Rohingya telah mendarat di Langkawi. So soalan saya, adakah kesemua mereka telah disaring
dan apakah tindakan KKM di masa depan dalam mengenali insiden parti supaya tidak memasuki negara membawa penularan tempatan? Terima kasih. Terima kasih. Kalau kita lihat semalam memang betul ada pendaratan pelarian daripada Rohingya. Tetapi apa yang pasti ialah 269 kita telah melaksanakan saringan kesihatan dan mereka juga akan disaring untuk kes COVID. Tapi setakat ini kita akan bincang perkara ini bersama dengan mesyuarat menteri-menteri kanan dan tindakan seterusnya akan diambil bersama dengan pelbagai agensi, bukan hanya Kementerian Kesihatan. Datuk, today we have only one local transmission case, and it involves a foreigner returning to work. Can we have more details on that? Secondly, also related, since there is zero local transmission among locals, so what does it mean for Malaysia on the last day of CMCO, and also what is the the infectivity rate at the moment? Thanks. So if you were to look back, our infectivity, the RO, is less than 0.3%. More importantly, you can see the chart now. The blue area shows that is our prediction, and the line, the black line, is basically the cases that we have. So our cases is below the projection, which means that it's actually our public is complying and adhering to our SOP. That is a very positive sign that we are seeing from this chart. But more importantly today, for example, we have foreign workers, one foreign worker positive because he was required to do the screening and the testing before the new worker been employed into the company. So more importantly now, it is because of part of the requirement now for us to screen them before we employ them. So if you were to do that, then we are able to screen, and this is one case that is actually positive. We are able to screen them. Once it's positive, you isolate them and treat them in the hospital. So the requirement perhaps now is to look into the new worker coming into the workforce, make sure that we can screen them. And this is also one requirement that perhaps the employer can make sure that all employees, new employees, will be screened. And rest assured, for example, like this case, we can actually detect the one positive case. And from the 6 cases that we have, they are Malaysian returnees positive. So what is important now, we try our best to maintain and to sustain over this period of time from 10th of June to 31st of August. So if we can continue to have single digit, for example, then that shows that we are ready to loosen or even to allow some form of to ease the restriction of border control. So now we are also looking into border control because at this point of time we are still strengthening the border control. So we are planning for the exit strategy, and these are the things that soft landing. We are saying it, considering this period as a soft landing, for us to open up all sectors and we monitor and make sure that the COVID-19 under control. So if we can control COVID-19, that means looking into the infectivity, and we can allow, in terms of the sectors, all sectors to open, then that's a good balance for us, and they can move forward. Because the virus will be in our community. Now, the issue is, if the virus is in our community, if each and every one of us adhere to the SOP that we mention every day, 3S as well as 3W, if we can implement that and embrace that, rest assured that we can actually break the chain of the COVID infection in this country without even considering a vaccine. So we are also very positive because looking back, a few countries already eradicated COVID-19. New Zealand is one example. So if that's without vaccine. So we look back, SARS, we look back, MERS-CoV, without vaccine today, we managed to eradicate the two virus. So if that's possible, we are planning to look forward then, but we have to depend on the public to comply to the SOP.
So if we can comply to SOP, we can flatten the curve, we can bring down the cases. Today, we have brought down the cases to single digit. So it's more important for the next couple of weeks, we maintain the single digit and perhaps aim for 0 cases. Not impossible, can be done if we work together as a team. Assalamualaikum Datuk. Haris dari Malaysia Kini. Datuk, saya ada satu soalan. Difahamkan hari ini Kementerian Kesihatan ada perbincangan dengan Kementerian Pendidikan tentang reopening of schools. Ada apa-apa update untuk dikongsikan tentang pembukaan semula sekolah dan apakah nasihat KKM? Terima kasih. Terima kasih. Setakat ini memang ada perbincangan, tetapi mereka selepas perbincangan, keputusan dalam perbincangan tersebut akan dibentangkan di mesyuarat kabinet esok. Dan selepas tu mungkin akan dibuat pengumuman. Jadi kita tunggulah selepas mesyuarat kabinet esok dan lepas tu tindakan akan disusuli oleh kementerian-kementerian yang terlibat. Okey, kalau tak ada soalan lagi, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, begitulah tadi sidang media oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sekian berita wilayah 9 Jun 2020. Kerjasama semua adalah penentu kejayaan pemutusan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.